Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera pada malam ini. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Itu plan Mahathir untuk nak menjatuhkan UMNO. Hal dia korup atau tidak, itu kalau ada kita boleh bawa, kita boleh buktikan, tak ada masalah kalau ada. Kalau ada, bawa bukti, tak ada isu tentang perkara tersebut. Tetapi persoalan yang lebih besar adalah berkenaan dengan isu ini. Iaitu isu apa? Pendakwaan telah, dan juga yang bukan setakat pendakwaan lah kita kata kan. In fact yang pasukan penyiasat yang menyiasat secara terburu-buru dalam isu ini. Dan akhirnya kenyataan yang diucapkan oleh Saifuddin Nasution, perintah untuk melepaskan tanpa membebaskan tertuduh yang diberikan kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid berhubung kes rasuah, kata Menteri jutaan ringgit daripada saya, merupakan keputusan mahkamah. Saifuddin berkata pada sidang akhbar hari ini, ia proses yang wajar di mahkamah, sama seperti sebagaimana mereka membebaskan Muhyiddin Yassin dalam kes salah guna kuasa. Keputusan dibuat mahkamah diproses seperti beberapa minggu lepas. Mahkamah juga bebaskan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Saya ada kesilapan sikit saya ulas tentang Muhyiddin Yassin ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu dalam kes Muhyiddin Yassin, saya kata bahawa dia boleh dia dalam kes itu dia discharge amounting to acquittal. Dia lepas dan dibebaskan. Di situ Saifuddin silap sikit. Dia dilepas, dibebas. Dia beza. Dalam kes Muhyiddin Yassin, dia dilepas dan dibebaskan. Dalam kes Zahid, dia dilepas tanpa dibebaskan. Kes Zahid ini lepas tanpa bebas. Muhyiddin lepas dan bebas. Dia dua benda yang berbeza. Tetapi dia bebas dan lepas dalam 4 pertuduhan. 3 lagi pertuduhan berkenaan dengan amla itu, dia boleh kena. Kerana amla is a separate pertuduhan yang berbeza. Walaupun di bawah kesalahan yang sama. Yang masalah kepada kes Muhyiddin Yassin adalah kecacatan dalam pertuduhan. Dia tak ada isu mengenai pertuduhan tersebut. Itu kita kena faham, satu perkara. Baik. So akhirnya, kalau kita tengok dalam kes yang dibawa oleh Zahid ini, so akhirnya, bolehkah Zahid itu didakwa semula? Jawapannya boleh. Zahid boleh didakwa semula. Dan kita baca 11 alasan kenapa Zahid ini tidak didakwa. Kalau kita baca 11 alasan yang berikut. 11 alasan pasukan pendakwaan mohon kes Zahid diberhentikan. Yang pertama, setelah memanggil 15 saksi termasuk tertuduh sendiri, keterangan saksi perlu diteliti oleh pihak pendakwaan dan pihak penyiasat. Kejap. Oleh pihak pendakwaan dan penyiasat. 2. Ahmad Zahid telah mengemukakan 2 representasi kepada AIGC masing-masing 8 Disember dan 25 Januari yang lalu. Lanjutan representasi tersebut, pihak SPRM pada 20 Januari memaklumkan kepada AIGC, surat yang saya baca tadi, adalah penting untuk siasatan dengan lebih terperinci dilakukan. Ahmad Zahid sekali lagi mengemukakan 4 lagi representasi yang membangkitkan isu dan bukti baharu yang sudah semestinya memerlukan SPRM menyiasat perkara berkenaan pada 28 Februari dan 7 Mac. Surat representasi ini turut menyentuh isu siasatan dilakukan sebelum ini, semasa dan selepas Zahid dituduh, maka ia dikatakan dibuat secara terburu-buru, cuai dan pramatang dan tidak lengkap. Perkara ini menyebabkan reputasi dan nama baik AIGC selaku pihak buku pendakwaan dan SPRM selaku badan penyiasat tercemar dan dilihat melalui kacamata umum seolah-olah kedua jabatan ini merupakan institusi undang-undang yang telah diperalat oleh pihak tertentu. Bagi tidak menafikan hak ahli parlimen Bagan Datuk itu dan lebih penting tiada salah laku di segi undang-undang, pendakwaan percaya bahawa tertuduh terhadap pengurusi BN itu perlu diberhentikan buat masa ini. Tetapi hanya memberikan kesan lepas tanpa bebas sehingga siasatan yang menyeluruh dan lengkap selesai. Mahkamah ambil maklum mengenai pengumuman Jemaah Menteri untuk menunjukkan RCI bagi menyiasat isu-isu dibangkitkan dalam buku Tommy Thomas. Pemimpin UMNO itu turut membangkitkan isu amat serius iaitu beliau menjadi mangsa pendakwaan terpilih daripada rejim kerajaan sebelum ini. Peguam negara berpendapat amat penting untuk pendakwaan dan pihak SPRM melihat dan turut menyiasat dakwaan ini. Selaras dengan penubuhan RCI, antara menyiasat dakwaan pelanggaran tanggungjawab profesional oleh pemegang-pemegang jawatan tertinggi dalam negara ini. Baru-baru ini, satu memo di dalaman dikatakan dikeluarkan oleh AIGC berkaitan kes yang sedang dibicarakan telah tular di media sosial. Tuan-tuan, kisah ini juga, kalau tuan-tuan nak tengok, betapa Mahathir Mohamad ni telah menggunakan kuasa beliau untuk nak menjatuhkan musuh dia. Tuan-tuan dengar live saya dengan
Ustaz Dr. Mazli. Tuan-tuan dengar live saya dengan Dr. Mazli, bagaimana kerana tak bagi projek kepada Muhyiddin Yassin, bukan tak bagi projek, kerana telah mengangkat projek daripada Muhyiddin Yassin. Kroni Muhyiddin Yassin tu diberhentikan oleh siapa kata Mazli Malik. Akhirnya dia telah dilucutkan jawatan sebagai Menteri Pendidikan pada zaman Pakatan Harapan. Sedangkan dia boleh memilih, kalau dia nak bersama dengan kroni tersebut, dia boleh jadi kaya, boleh jadi jutawan, billionaire mungkin, kita pun tak tahu, jutawan lah kita kata, jutaan ringgit. Tetapi apa yang berlaku? Kita tahu dia tidak memilih kenyataan tersebut. So dalam masa yang sama, ada satu kenyataan dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata PAS berpandangan bahawa kita kena terima dengan terbuka kes Zahid ini. Kes Zahid ini, pembebasan tersebut kita kena terima dengan terbuka, PAS kata. Tuan Ibrahim Tuan Man kata hendaklah diterima dengan terbuka. Kemudian dalam website Tuan Ibrahim, dia mengatakan kes Zahid, Tuan Ibrahim nafi keluar kenyataan. PAS menggesa agar masyarakat perlu dididik menghormati keputusan mahkamah dalam apa jua bila kita bersetuju dan sebagainya. Pembebasan kes Zahid dalam kes rasuah, PAS gesa hormati keputusan mahkamah. Dia kata ini adalah palsu. Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan mengeluarkan kenyataan memberikan keputusan kes mahkamah Zahid Hamidi dan mengeluarkan 2 buah poster. Dia kata itu tidak benar. Sebenarnya tuan-tuan, memang betul. Kenyataan yang oleh Tuan Ibrahim Tuan Man itu bukan kenyataan sekarang. Memang betul. Saya pun share. Saya ambil kenyataan itu daripada tahun 2022. Sewaktu UKSB ni, kes UKSB ni diputuskan. Sewaktu kes UKSB ni diputuskan, PAS kata apa? Kan masa tu dia kerajaan kan, masa dia membebaskan kes Zahid. PAS kata apa? Dia kata, pembebasan kes Zahid. Dia kata, pembebasan kes Zahid dalam kes rasuah, PAS gesa hormati keputusan mahkamah. Bila? September 23 tahun 2022. Dia kata perlu hormati keputusan mahkamah. Dia kata, tak ada. Ini tak betul. Ini agenda Delhi. Wartawan tak betul ni. Bukan setakat dia tuan-tuan. FMT pun, Free Malaysia Today pun ada mengumumkan perkara tersebut. Hakim ada asas. PAS minta semua pihak terima keputusan. Ini dalam surat khabar harian Daily Express. Kan? Tuan-tuan boleh tengok sendiri surat khabar ini. Dan juga di dalam kenyataan di dalam FMT. Free Malaysia Today. Ada audio dia ni. Beliau, terdahulu Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Yazid Mustafa memutuskan pendakwaan sistem visa luar negara. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berkata parti itu juga menghormati setiap keputusan dan sudah tentu Hakim mempunyai asas dalam membuat pertimbangan beliau. Terdahulu Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Yazid Mustafa memutuskan pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Presiden UMNO itu. So, kenyataan itu adalah kenyataan daripada tahun 2022. Ya. Tapi apa bezanya kenyataan tahun 2022 dengan kenyataan sekarang? Kalau pada waktu itu Tuan Ibrahim Tuan Man boleh kata PAS hendaklah menghormati keputusan itu. Kenapa sekarang PAS tak boleh hormati? Pada masa itu Parti Keadilan pun mengatakan dia hormati keputusan dan mereka menerima keputusan tersebut dan akhirnya akur dengan keputusan yang telah diwujudkan. So harap tuan-tuan faham kesimpulan dia kes Zahid ni begini. Pertama, sebenarnya kes ini dan juga kes sebelum ini dilakukan secara tergesa-gesa. Kenapa? Mahathir Mohamad cuba nak membubarkan UMNO, dia desak Zahid, dia ugut Zahid. So mereka lakukan penyiasatan secara tergesa-gesa. Ini bukan style kaedah SPRM. Ini bukan style kaedah AGC. Kita mengetahui SPRM kalau dia buat siasatan, dia akan buat siasatan dengan betul-betul. Kita faham sebelum ini kalau AGC, kalau dia nak dakwa, dia akan dakwa dengan bukti yang cukup. Tapi nampak gayanya ada tangan raib masih ada. Nasib baiklah kita berpisah dengan dia tuan-tuan. Nasib baiklah kita tak bersama dengan dia. Nasib baiklah Tuhan selamatkan kita daripada golongan sebegini yang akan menghancurkan negara dan akan memastikan reform itu tidak berlaku.
So, sekarang ini tidak ada kes 47. Hashtag 47 boleh tak? Kita nak dengar. Kita nak tonton tulis hashtag 47, hashtag 47, hashtag 40, 47 bahawa hashtag Zahid telah bebas, bahawa pertuduhan itu tidak benar. Kalau benar, ada selepas ini, dakwaan bukti kes dakwa. Kita tak ada masalah. Nak dakwa Zahid, kita tak ada isu. Dakwalah. Tetapi, kita katakan bahawa ini adalah satu rancangan atuk yang memang pada waktu itu sebenarnya nak menjatuh dan menghapuskan UMNO. Nak menjatuh dan menghapuskan UMNO. Hakikat yang sebenar. Oh, saya lupa baca AGC punya full pembelaan punya full statement. Anda boleh tengok kat Facebook saya tentang full statement dia. Di antaranya dia kata antara bukti yang dibawa, banyak bukti dibawa dia pada ketika perbicaraan juga pembelaan anak Guam telah membawa beberapa bukti. Dan bila disebut tentang saksi-saksi pendakwaan menunjukkan sumbangan dari projek yang dikendalikan oleh Yayasan Al-Budi melebihi 100 juta untuk tujuan kebajikan dan amal termasuk membina masjid seluruh negara, mahtafiz serta rumah anak yatim dan cetakan Al-Quran. Selain itu, saksi pendakwaan sendiri termasuk bekas pembantu anak Guam, pakar dalam Jabatan Kimia telah mengesahkan bahawa majoriti cek yang digunakan untuk membayar kad kredit bagi kes ini tidak ditandatangani oleh anak Guam kami sendiri dan pembantunya telah menggunakan cop-cop tanda tangan di atas cek-cek tersebut. Okay. Hashtag 47. Kita berkata membawa kebenaran kalau sekiranya dia melakukan onar, jenayah, rasuah dan sebagainya. Hashtag 47. Kita telah berjaya memastikan kita kembali ke landasan yang benar. Kita kembali ke landasan benar. Kesimpulan dia, boleh tak Zahid didakwa? Kembali? Boleh. Dengan bukti baru? Ya. Kenapa tak diteruskan kes ini? Kalau diteruskan, dia akan didapati tidak bersalah kerana pembuktian yang banyak. Bukti-bukti banyak yang bercanggah, ada yang bercanggah dan juga ada yang tidak lengkap serta peramatang. So, baik lepaskan dulu, siasatan semula dilakukan. Kalau perlu didakwa lagi. Kalau tidak, lepas. Terima kasih. Hashtag 47. Kita kembali teruskan reform. Kita bawa agenda sebenar reform kita, insyaAllah.